Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumin wa huwa ala kulli syai'in qadir. Amma ba'd. Pertama, terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ini bersama-sama dengan saya dan bersiaran daripada Surau An-Nur, Fasa 3A, Bandar Seremban Selatan di Seremban. Dan terima kasih juga kepada pihak surau kerana menjemput saya Saban Minggu, mana setiap hari Ahad insya-Allah malam Senin kita akan bersiaran. Dan terima kasih juga kepada mereka-mereka yang mengikuti live ini bersama-sama dengan saya. Dan terima kasih juga mereka-mereka yang meringankan tangan untuk menyumbang kepada tabung Bank Islam atas nama Surau Surau An-Nur Seremban Selatan. Dan terima kasih juga kepada mereka-mereka yang sudi share ni dia video ataupun rakaman ataupun live ini bersama dengan orang-orang yang lain. Jadi alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada malam ini kita akan sambung perbincangan kita, sambung daripada yang lalu, iaitu berkenaan dengan kita yang lalu kita dah bahaskan ayat 113 surah Al-Baqarah. Jadi insya-Allah malam ini kita akan sentuh sedikit ayat insya-Allah 114. 114. Kalau kita sempat, kita akan masuk kepada 115 insya-Allah. Tuan-tuan dan puan sekalian, Allah Subhanahu wa taala qala Allah taala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. Itu adalah surah Al-Baqarah ayat 114. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, maknanya, artinya, waman, dan siapakah, barang siapakah, ni dia, azlamu, telah melakukan perkara zalim, mimman mana, tu dia, iaitu mereka-mereka yang menghalang daripada orang menyebut nama Allah dalam masjid-masjidnya. Maknanya masjid Allahnya itu kembali kepada Allah, dan berusaha untuk merobohkannya. Mereka itu tidak sepatutnya masuk ke dalam masjid Allah kecuali dengan rasa takut, kepada Allah. Mereka di dunia mendapat kehinaan dan di akhirat kelak akan mendapat seksa yang amat berat. Allah Rabbi wa Rabbus samawati wal ard. Ayat ini satu ayat yang hebat tuan-tuan ya. Kenapa ayat hebat? Ayat ini adalah merupakan ayat yang mana Allah menceritakan kepada kita tentang kebesaran, kehebatan rumah Allah ya. Rumah Allah itu maknanya masjid-masjid lah, masjid-masjid dan surau yang ada di atas muka bumi ini. Tuan-tuan dan puan sekalian, sebelum kita go through, cakap orang putih kan, cakap orang rembau macam itulah, go through. Sebelum kita masuk menyelidiki tafsir, kan, suka saya hendak jelaskan kepada tuan-tuan dan puan sekalian, dalam ayat ini dinyatakan bahawa
mereka dalam ayat dimulakan dengan azlam. Azlam itu apa? Orang yang zalim. Kan? Orang yang zalim. Makna di sini Allah nak menegaskan bahawa orang yang zalim. Zalim itu makna perkataan daripada mana? Zulum. Zalamah. Zalamah itu apa? Zulumat. Apa dia zulumat itu? Gelap. Ya, gelap. Gelap tu apa? Maknanya mereka ini tidak mendapat tidak mendapat kebaikan, tidak mendapat hidayah, tidak mendapat cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala. Zalim ni ada dua, tuan-tuan. Ni zalim ni ada dua. Pertama, yang zalim yang namanya zalim kepada diri sendiri. Ya, zalim kepada diri sendiri. Macam mana tu Ustaz zalim kepada diri sendiri? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita Al-Quran dan Sunnah, dan di dalam Al-Quran dan hadis itu ada dinyatakan perkara-perkara yang boleh kita lakukan dan perkara-perkara yang tak boleh kita lakukan. Ni dia. Ya, maknanya telah diberikan kepada kita apa yang boleh kita buat, apa yang tak boleh kita buat. Kan? Jadi apabila Allah berikan perkara-perkara, Allah senaraikan perkara-perkara yang boleh kita buat, yang tak boleh kita buat, Allah datangkan sekali dengan implikasi, dengan impact, dengan kesan. Kalau anda melakukan yang baik, anda akan mendapat balasannya syurga. Tetapi kalau anda melakukan perkara yang buruk, anda akan mendapatkan neraka. Makanya, Waalaikumsalam, ada dua orang tadi, Syah dengan Cik Syah dengan Puan Rozita, bagi salam. Waalaikumsalam. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, dua-dua ini kan ada dia punya impact dia. Tetapi kalau buat zalim itu perkara elok tak? Dah tentu tak. Lawan pada zalim apa dia? Iaitu adil. Kan? Adil. Adil tu apa? Meletakkan sesuatu kena pada tempatnya. Macam mana tu Ustaz? Ini nama apa? Ketayak, kepiah. Ya. Ketayak, kepiah. Ya. Waalaikumsalam, mak saudara saya Puan Asmah Laili, ya, daripada Kuala Lumpur. Tafsir hari ini ayat surah Al-Baqarah ayat 114. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Waalaikumsalam juga Puan Rohani, apabila seseorang itu, ini ketayap kan, kepiah orang letak kat mana? Dah tentu orang letak kat kepala. Kalau kepiah ni diletakkan kat lutut, Waalaikumsalam Cik Hamid, kan, kepiah ni diletakkan kat lutut, macam mana ceritanya? Oh, tak betul lah tu. Tu zalim nama. Kenapa zalim? Sebab meletakkan sesuatu tak kena pada tempatnya. Kepiah ni kena sini. Ya, di atas kepala, bukan di atas lutut. Jadi tempat kepiah di atas kepala, ini baru betul, ini adil. Pasal meletakkan sesuatu kena pada tempatnya. Tetapi kalau kita letak kepiah ni bukan pada tempatnya, diletakkan di bawah, ada lutut, apa semua dipakaikan di kaki, itu zalim. Itu zalim. Kenapa zalim? Sebab tempat kepiah ni bukan di kaki. Tempat kepiah ni bukan di lutut. Tempat kepiah ni di atas kepala. Makanya, tuan-tuan dan puan sekalian, apabila Allah jadikan kita, Allah beri peraturan, Allah atur kita, Allah bagi tahu kita apa yang boleh kita buat, apa yang tak boleh kita buat, bersekali dengan implikasi, kesan, impact kalau kita melanggar peraturan yang telah Allah nyatakan. Kalau kita langgar, bermakna kita termasuk dalam golongan orang yang zalim. Makanya apabila Allah kata kepada kita, aqimus solah, semayang, kita tak semayang, itu kita telah menzalimi diri kita. Tuan-tuan dan puan,
Kan? Kalau kita semayang ke tak semayang, tidak menjejaskan apa-apa pun kepada Allah. Tetapi kita yang akan terjejas. Kenapa? Sebab Allah suruh kita semayang, tetapi kita tak semayang. Bermakna, apabila kita tak semayang, kita telah menzalimi diri kita. Kenapa kita zalim diri kita, Ustaz? Sebab kita tidak melakukan apa yang Allah lakukan. Sedangkan kita tahu, kalau kita tak solat, contoh solatnya, kalau kita tak solat, kita akan diberikan seksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nampak tak? Maknanya kita menzalimi diri kita sendiri. Ini dia, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya, larangan, ya, untuk melakukan zalim ini, ya, itu yang pertama, zalim kepada diri sendiri. Ada zalim yang kedua. Apa dia? Zalim kepada orang lain. Oh, ada juga zalim kepada orang lain. Orang lain tu macam mana, Ustaz? Bukan setakat orang, termasuk juga flora, fauna dan benda-benda yang bukan manusia. Termasuk juga binatang, termasuk juga pokok, termasuk juga harta benda. Kan, kursi ke, meja ke. Kita duduk atas kursi. Nama pun duduk atas kursi. Nama pun duduk atas kursi. Tetapi bila kita dapat kursi, kita tak duduk. Kita berdiri atas kursi. Zalim nama itu. Zalim apa? Kita telah meletakkan kursi ini yang sepatutnya kita duduk, tetapi kita buat berdiri di atas kita. Zalim kita. Mengkhianati. Kita telah melakukan zalim terhadap kursi ini. Kesian kursi itu. Pasal apa kesian kursi ini? Sebab kursi ini untuk duduk, bukan untuk berdiri. Kursi ada 4 kaki. Kita duduk atas dia. Kita duduk dengan 2 kaki. Tuan-tuan dan puan, tak lama kursi ini rosak. Entah-entah nanti boleh patah. Maknanya kita pun zalim. Zalim kepada siapa? Kepada kursi. Alah, kursi pun, Ustaz. Tuan-tuan dan puan sekalian, itu namanya orang yang zalim. Walaupun kepada kursi. Itu bukan cerita yang hal binatang. Kan, sepak kucing. Kan, kucing lapar tak pergi makan, dia makan berdarah. Okey dalam ni. Dengan rumah macam ni makan. Kucing ke luar, yaw, 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 yaw. Alah, memokaklah kucing, kita kata. Sedangkan dia perlu makanan. Bagilah makanan kepada dia. Macam ni, tuan-tuan. Dan tambah lagi kepada orang, tuan-tuan. Zalim kepada orang macam-macam lah. Mengutuk, kan, fitnah, kan, kata kepada orang, dan macam-macam lah. Itu kepada zalim kepada yang lain, termasuk orang, termasuk tumbuhan, termasuk binatang, termasuk benda-benda yang ada di sekeliling kita, ya? Dan juga termasuk zalim kepada Allah. Kenapa? Sebab kita tidak meletakkan hak Allah di hadapan. Ini dia, tuan-tuan. Makanya, sebelum kita pergi jauh, saya nak cerita dulu azlam ini, iaitu orang yang zalim. Kan, Rasulullah SAW, Allah SWT, dan Rasulullah SAW melarang kita melakukan kezaliman. Kan, dinyatakan sesungguhnya dalam surah yang lain, ya, wa saya'lamul ladzina zalamu ayyamun qalbin yanqalibu. Dan ingatlah, orang yang melakukan kezaliman akan mengetahui kelak ke tempat mana mereka akan dikembalikan. Surah Asy-Syu'ara ayat 227. Tuan-tuan, Rasulullah bersabda, kezaliman ini adalah kegelapan pada hari kiamat. Maknanya, orang yang melakukan zalim ni, di akhirat kelak dia akan meraba-raba, gelap. Orang okey, tapi dia di akhirat kelak dia gelap. Gelap macam mana pula, Ustaz? Di akhirat kelak, tuan-tuan, di akhirat kelak Allah akan bagi cahaya kepada mereka yang mendapat cahaya. Cahaya itu tergantung kepada amalan. Ada orang cahayanya sikit je, kadang-kadang nyala, kadang-kadang tak nyala. Nyala jalan je, bila tak nyala duduk dia. Ada orang cahaya seperti sebesar gunung. Besar gila, Ustaz. Memang besar. Di akhirat kelak. Ya, tetapi orang yang melakukan zalim, dia tidak mendapat cahaya tersebut. Tuan-tuan dan puan sekalian, bayangkanlah kita berjalan di sana dalam keadaan gelap. Meraba-raba, tak nampak apa-apa. Tak, tiba-tiba tiba di tepi jurang.
neraka. Celup masuk ke dalam neraka. Wa iyyazubillah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kan, mohon Allah jauhkan. Makanya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kan, di hadis yang lain sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berbuat zalim, yakni dengan merosakkan sejengkal tanah sahaja, maknanya Allah ni, Rasulullah nak bagi satu misal, pada hari kiamat kelak Allah akan membebani dia dengan 7 lapisan bumi. Ada ada larat tak kita? 7 lapisan bumi nak dibebankan Allah. Kenapa? Itu hanya sejengkal saja. Kita ambil tanah wang, tuan-tuan. Sejengkal Allah akan lapiskan kita dengan 7 petala bumi, tuan-tuan. Allah. Kenapa? Sebab zalim. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Jabir radhiyallahu an pernah meriwayatkan ketika berhijrah ke Habsyah, Ethiopia, kembali kepada Rasulullah SAW, Rasulullah bertanya, adakah kamu akan memberitahu kepadaku kehairananmu yang kamu lihat di tanah Habsyah sana? Maknanya Jabir ni dibalik daripada Habsyah, kan, Nabi tanya, ada benda-benda pelik tak sana? Benda-benda yang heran lah kamu tengok. Macam kita pergi mereka lah, pergi negara yang ada salji, kita tak pernah tengok salji, sampai sana ada salji. Ya Allah, salji. Balik cerita, kau tahu tak aku main ski. Kita tak pernah main ski sini sebab tak ada salji, kan. Kita cerita. Anak yang selalu tanya macam tu lah kat Jabir. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kan, Qutaibah menjawab, sementara di kalangan mereka ada ahli, ya Rasulullah, ketika pada suatu hari kami sedang duduk-duduk, maknanya nak dia orang bercerita, Qutaibah bercerita ni, satu hari kami tengah duduk, maknanya di Ethiopia, di Habsyah sana, tiba-tiba di hadapan kami lalu seorang nenek tua. Nenek tua itu memikul, ada tempat yang diletakkan air di atas belakangnya. Tiba-tiba lalu seorang pemuda, dia orang Habsyah juga. Pemuda itu tepuk belakang orang tua tu yang memikul air tersebut, sehingga jatuh dia dan pecah. Maknanya kalau kita bawa baldi bawa atas belakang, kan, tiba-tiba orang tolak kita daripada belakang, jatuh kita, air pun pecah. Jadi ketika nenek itu bangun, tuan-tuan, kan, ia memandang orang lelaki, anak orang muda itulah, dan berkata, kamu akan tahu, hai pengkhianat, ketika Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan Al-Kursi. Al-Kursi itu apa? Tahta Allah. Besar mana? Tuan-tuan dan puan sekalian, kalau tuan-tuan tengok riwayat nak cerita tentang kursi ini lagi besar pada bumi. Bayangkanlah kalau kursi itu diletakkan, kan, ke atas belakang, dan mengumpulkan orang-orang terdahulu, dan kemudian lalu tangan dan kaki menyatakan apa yang telah dilakukan oleh mereka, kelak kamu akan tahu bagaimana keadaanmu dan keadaanku di sana kelak. Maknanya tuan-tuan dan puan sekalian, nak bagi tahu bahawasanya, kan, nenek itu marah kerana budak itu telah buat zalim kepada dia. Dia bawa air, kau tolak aku sehingga aku jatuh, dan air yang aku bawa itu dah pecah, baldi itu dah pecah, dan air itu dah tak boleh aku gunakan lagi. Maka di sana kau akan tunggu. Nenek tu kata apa? Kau tunggulah di sana, nanti aku akan mengadu kepada Allah, dan kau akan tahulah nasib engkau di hadapan Allah. Kenapa? Sebab pemuda itu telah melakukan perkara zalim kepada nenek ini. Makanya tuan-tuan dan puan sekalian, kan, orang-orang yang melakukan perkara zalim ini adalah merupakan satu perkara yang kena kita hindari. Makanya tuan-tuan, dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, ada 5 orang yang Allah amat murkai, kan, jika dia berkehendak, Allah akan timpakan kemurkaan orang ni di dunia lagi, dan jika tidak, maknanya orang tu tak dapat kemurkaan Allah di dunia, maka di akhirat kelak Allah akan menempatkan orang ini di dalam neraka. Siapa mereka itu? Yang pertama Allah sebut, pemimpin yang merampas hak rakyat, tidak berbuat adil terhadap mereka, dan tidak menghilangkan keteraniayaan dari mereka. Satu. Yang kedua, pemimpin kaum yang ditaati,
kan, tetapi dia tidak berlaku adil di antara orang kuat dengan orang lemah, serta berbincang dan mengikut hawa nafsu. Yang ketiga, seorang yang tidak menyuruh keluarga dan anaknya taat kepada Allah dan tidak mengajar mereka ajaran-ajaran agama. Mak ayah ni tak suruh anak semayang, dia tak suruh anak belajar agama, kan? Benda lain dia belajar, tapi belajar agama di tanah. Yang keempat, seorang yang memiliki pekerja tetapi tidak membayar upah. Dan yang kelima, orang yang buat zalim dengan tidak memberi nafkah kepada isterinya. Ini 5 orang yang Allah amat murkai. Makanya tuan-tuan dan puan sekalian, ini yang saya nak terangkan tentang apa yang dinamakan dengan azlamu. Waman azlamu. Ni, azlam ni, orang yang zalim. Okey, diharap tuan-tuan dan puan sekalian dah faham apa makna zalim tu. Okey, dalam konteks ayat ini, kita nak tengok cerita ayat ini. Siapa yang zalim ni? Ni dia. Siapa yang zalim ini? Tuan-tuan, yang zalim ini dalam ayat ini mempunyai pelbagai tafsiran. Mempunyai pelbagai tafsiran. Di antara tafsiran yang paling masyhur, yang dinyatakan bahawa yang termasuk yang dimaksudkan dengan orang yang zalim ini, iaitu orang yang menghalang masuk daripada rumah Allah. Siapakah mereka? Kalau kita tengok tafsir kita, mereka ini ialah pendapat pertama yang apa yang diriwayatkan dalam tafsir Ibn Abbas daripada Al-Aufi, menyatakan bahawa orang-orang ini adalah orang-orang Nasrani, kan? Kemudian Mujahid menyatakan orang-orang ini adalah orang Nasrani. Mereka telah membuang kotoran ke Baitul Maqdis dan menghalang orang-orang agar tidak mengerjakan solat di dalamnya. Pertama. Yang kedua, kan, Sa'id meriwayatkan daripada Qatadah, ia menyatakan bahawa mereka ini adalah orang Nasrani, musuh Allah. Kerana kebencian kepada orang Yahudi, mereka telah membantu Bukhtanasar, yakni penguasa Babylon, penganut agama Majusi, untuk merobohkan Baitul Maqdis. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kan, makanya dalam pendapat yang seterusnya ini, Ibnu Jarir menyatakan bahawasanya mereka yang dimaksudkan oleh Ibnu Zaid ini, bahawa yang menghalang daripada masuk ke masjid ini ialah mereka ialah orang-orang musyrik yang menghalang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat untuk masuk ke kota Mekah pada saat terjadinya perjanjian Hudaibiyah, sehingga beliau menyembelih kurbannya di Zituwa dan mengajak mereka berdamai. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, daripada tafsir ini dapat kita kumpulkan bahawasanya, untuk pengetahuan tuan-tuan, dalam pendapat yang pertama yang menyatakan bahawa masjid ini ada dua. Satu, perkataan masajid Allah. Masajid Allah ni ada dua pengertian. Pertama, yang dikatakan masajid Allah ini, masajid ini ada jamak tau, banyak-banyak masjid, kan? Tetapi ada dua pengertian dalam banyak masjid ini. Satu, pengertian banyak masjid ini iaitu semua masjid, semua rumah Allah yang ada di atas muka bumi, tak kira yang duduk di mana sahaja. Jadi tak boleh kita melakukan sebarang kezaliman kepada rumah Allah di mana saja. Tetapi ada satu lagi pendapat menyatakan masjid Allah ini adalah Masjidil Haram. Tetapi Masjidil Haram, Ustaz, satu je. Kenapa lafaz yang Allah guna ini Masjid Allah jamak? Sebabnya ialah hendak memberikan satu pengkhususan, nak bagi tahu darjat martabat Masjidil Haram ni besar, nak mengagungkan Masjidil Haram ni, sehingga Allah menggunakan perkataan masajid, kan, walaupun hanya untuk satu masjid saja, iaitu Masjidil Haram. Kenapa? Sebab Allah nak bagi tahu Masjidil Haram ini adalah masjid yang paling besar, masjid yang paling motan, kalau bahasa Inggeris 9 kita, masjid yang paling agung.
Makanya Allah menggunakan perkataan jamak walaupun untuk satu masjid saja, iaitu Masjidil Haram. Tuan-tuan dan puan sekalian, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan sekalian, apa yang dinyatakan dalam hadis ini, dalam ayat Quran ini, iaitu mereka telah menyatakan bahawasanya berkenaan dengan Masjidil Aqsa. Pendapat yang kata semua masjid ni, di antaranya itu adalah Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa. Jadi dalam Masjidil Aqsa ini dinyatakan bahawasanya Masjidil Aqsa ini pernah Masjidil Aqsa ini, tuan-tuan dan puan sekalian, pernah diserang 2 kali. Pertama diserang oleh Bukhtanasar ataupun Nibukadnezar. Tu sama itu, Bukhtanasar ataupun Bukhtanasar, iaitu penguasa Babylon yang kita nyatakan tadi, ataupun namanya Nibukadnezar. Itu samanya, orang yang sama. Bukhtanasar ini, dia ni seorang raja daripada Babylon, yang tu taman tergantung di Babylon tu. Tu yang terkenal tu. Dan dia ini adalah penganut Majusi. Dan dia pernah menyerang Masjidil Aqsa. Tuan-tuan, Bukhtanasar ini di antara raja yang dimasukkan dalam raja-raja yang menguasai dunia. Kan? Tuan-tuan dan puan sekalian, dalam satu riwayat dinyatakan bahawasanya dalam hadis Tirmizi, dalam Ibnu Jauzi pun ada menyatakan dalam kitabnya Al-Mu'tazam fi At-Tarikh bahawasanya ada 4 manusia yang menguasai dunia. 2 daripadanya adalah mukmin, 2 daripadanya adalah kafir. 2 mukmin itu yang menguasai dunia, iaitu Zulkarnain dan juga Nabi Sulaiman. 2 yang kafir yang pernah menguasai dunia, iaitu yang namanya Namrud bin Kan'an dan juga Nibukadnezar ataupun Bukhtanasar. Itu sama, orang yang sama. Tuan-tuan dan puan sekalian, Bukhtanasar ni Majusi. Majusi ni apa? Sembah berhala, sembah api. Dia ni, kan? Dia ini pernah menyerang Al-Aqsa 3 kali. 3 kali. Yang mana pada waktu dia serang tersebut, tuan-tuan dan puan, menyebabkan orang-orang Yahudi, Bani Israel, pada waktu tersebut tak boleh menyempurnakan ibadah di Masjidil Aqsa tersebut. Jadi pendapat yang menyatakan bahawa ayat ini ditujukan kepada Masjidil Aqsa ini, disebabkan inilah, maknanya nak bagi tahu zalimnya Bukhtanasar ini, sehingga dia menyerang Masjidil Aqsa sampai 3 kali dia serang, dengan tujuan apa? Untuk menghalang daripada orang-orang Yahudi beribadah di masjid mereka. Jadi Bukhtanasar ini termasuk dalam orang-orang yang zalim. Ini pendapat yang menyatakan sebegitu, tuan-tuan dan puan sekalian. Okey. Kemudian ada pendapat yang menyatakan bahawa Masjidil Aqsa ini pernah diserang yang keduanya oleh Romawi, iaitu pada zaman raja yang namanya Titus, lebih kurang dalam 70 sebelum Masihi, tuan-tuan. Dalam waktu Romawi serang Masjidil Aqsa ini, Romawi ini beragama Kristian, tuan-tuan. Waktu dia serang Masjidil Aqsa ini, ribuan orang Yahudi mati. Ribuan. Dan pada waktu itu Raja Romawi ini, Titus ini, telah merosakkan haikal, iaitu istana Nabi Sulaiman, yang pada waktu tersebut dekat dengan Masjidil Aqsa. Jadi termasuk sekali lah. Jadi dikatakan bahawa mereka ini orang yang zalim. Kenapa mereka ini orang yang zalim? Sebab mereka telah memusnahkan
memusnahkan rumah Allah, rumah yang mana disebut nama Allah, beribadah di situ, dan mereka telah memusnahkan rumah Allah tersebut. Ini pendapat yang kedua, tuan-tuan. Yang kedua, ni sebut 3 kan, yang kedua. Dan ada satu lagi pendapat menyatakan bahawa ni yang nyatakan oleh Ibnu Jarir, apa yang diriwayatkan Ibnu Jarir, dan ini pun dikatakan oleh Ibnu Zaid, mereka yang dimaksudkan dalam ayat ini iaitu orang yang zalim, mereka ini adalah orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik yang mana mereka ini telah menghalang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bersama dengan para sahabat untuk masuk ke Mekah. Nah, ini peristiwa ini berlaku selepas daripada selepas daripada Nabi berhijrah ke Madinah. Nabi berhijrah ke Madinah. Lepas Nabi berhijrah ke Madinah, Allah turunkan ayat supaya Nabi pergi menunaikan haji. Bila Nabi nak pergi tunaikan haji, ni. Bila Nabi nak pergi tunaikan haji, orang-orang musyrikin Mekah ni tidak benarkan. Makanya tuan-tuan dan puan sekalian, pada waktu tersebut terjadilah yang namanya perjanjian Hudaibiyah. Ni dia tuan-tuan. Ya, sehingga kan Rasulullah SAW pada waktu tersebut nak menunaikan haji, tidak menunaikan haji, dan mereka telah menyembelih kurban di Zituah, kan, dan mengajak berdamai, kan. Makanya Rasulullah SAW berkata, "Makana ahadun yasuddu an hadzal bait wa qad kana ar-rajulu yalqa qatila abihi wa akhihi fala yahuddu." Tak ada seorang pun yang boleh menghalang-halang daripada Baitullah ini. Dulu seseorang dapat bertemu dengan pembunuh ayahnya dan saudaranya, dan ia tidak menghalangnya. Mereka menjawab, "Pembunuh ayah-ayah kami pada perang Badar tidak boleh masuk ke kawasan kami sedang kami masih di sini." Makanya tuan-tuan dan puan sekalian, kan, mereka telah menghalang. Makanya sewaktu perintah haji, Allah suruh supaya Nabi dan para sahabat pergi haji, tetapi haji tidak dapat dilakukan. Makanya pada tahun hadapan barulah Nabi melakukan haji. Waalaikumsalam Puan Salidah. Melakukan haji tahun hadapan. Maknanya kalau kita ikut sejarah tuan-tuan, haji ni yang tak jadi ni bukan setakat kita zaman Nabi pun pernah tak jadi. Itu waktu Nabi nak pergi haji, Nabi telah dihalang. Sekarang kita pun dihalang daripada mengerjakan haji, tetapi bukan dihalang kerana macam Nabi ni, tetapi dihalang oleh sebab mudaratnya virus COVID-19 ini. Jadi tuan-tuan dan puan, kita akur, kita ikut dan kita taat kepada apa yang telah pemerintah kita lakukan, iaitu tidak menghantar jemaah haji kerana Arab Saudi telah menyatakan bahawa dia tidak mengambil jemaah yang luar. Jadi kita akur tuan-tuan. Maknanya tuan-tuan di sini, adakah ini termasuk dalam menghalang daripada buat ibadah? Tak. Kenapa tidak? Sebab kita ini tidak boleh pergi ke haji, kan, kerana mudarat yang lebih besar, iaitu berkenaan dengan COVID-19 ini. Jadi ini tidak termasuk dalam orang-orang yang zalim. Tuan-tuan jangan pula, makna kita tak boleh sembahyang, kita tak boleh pergi Mekah ni, zalim betul. Tak. Itu tidak termasuk. Kita tidak dapat pergi ke Mekah, kita tak dapat sembahyang di masjid, kan, diletakkan berapa orang saja boleh. Ini adalah kerana kan keadaan pada waktu sekarang ini dikeluarkan fatwa kerana ada COVID-19 ini. Makanya kita telah mengeluarkan satu fatwa, mengeluarkan satu arahan supaya tidak boleh melakukan solat ramai-ramai seperti yang ada sekarang ini, kan, kerana apa? Kerana dibimbangi wabak ini akan merebak, dan ini adalah mengikut sunnah, mengikut Al-Quran, mengikut ijma' yang telah diputuskan oleh para ulama kita, para mufti, bukan Malaysia saja, bahkan satu dunia tuan-tuan dan puan sekalian. Ini tidak termasuk zalim, Ustaz? Tidak.
Kan yang zalim ni yang tadi yang kita cerita ni, kan tak ada apa-apa, orang nak pergi sembahyang tak boleh, kan. Kita ada sebab musababnya kita lakukan yang sebegitu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jadi Ustaz, daripada pendapat itu, yang mana lah yang lebih apa nama ni, lebih kuat, tuan-tuan dan puan sekalian? Setelah diteliti tafsir yang banyak, rupa-rupanya, kan, sebab yang ketiga itulah, iaitu yang mana ayat ini, kan, dinyatakan bahawa kuat orang yang zalim yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah Allah tujukan kepada orang kafir Quraisy yang menghalang Nabi, kan, daripada masuk ke dalam ke Masjidil Haram untuk menunaikan ibadah haji, dan pada waktu tersebut disekat. Makanya tuan-tuan dan puan, kalau tuan-tuan tengok, ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin. Mereka ini tidak sepatutnya masuk ke dalamnya kecuali dengan khaifin, rasa takut. Tuan-tuan tahu tak kenapa Allah bagi tahu macam ni? Sebab tuan-tuan, pada sewaktu Nabi Muhammad SAW melakukan Fatuh Mekah, pembukaan Mekah, orang kafir Quraisy ni, maknanya Allah serang, Nabi serang Mekah pada waktu tersebut untuk membuka Mekah. Pada waktu tersebut orang kafir Quraisy ni yang dulunya sombong, bongkak, angkuh, mereka ni tak bagi Nabi masuk, mereka ni tak bagi Nabi menunaikan haji. Tiba-tiba pada waktu tersebut, tuan-tuan, mereka menjadi takut. Kenapa mereka menjadi takut? Sebab mereka tahu dulu mereka pernah menghalang Nabi, sekarang Nabi dah masuk. Makanya Allah sebutkan ke sini, kan, mereka ini, kan, dengan rasa takut. Illa khaifin, rasa takut. Kenapa? Allah, dulu kita pernah halang Nabi daripada datang ke Masjidil Haram ni. Ni dia dah ambil balik ni. Ini teruklah kita nanti ni. Parahlah kita. Jadi dia takut. Waktu Nabi masuk, mereka ini takut. Mereka ini takut. Dan Allah telah nyatakan dalam ayat ini, mereka ini takut. Jadi ketakutan itu kerana mereka ini takut akan diperlakukan apa-apa oleh Rasulullah SAW, ya. Maka mereka ini, tuan-tuan dan puan sekalian, kan, dinyatakan bahawa dalam ayat ini, ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin, ya. Oleh kerana itu Rasulullah SAW telah berhasil membebaskan kota Mekah pada tahun berikutnya. Maknanya pada tahun sebelum ini, tahun berikutnya, tahun 9 Hijrah, maka pada tahun tersebut Nabi berseru ke tanah lapang di Mina, ala la yahujjanna ba'da al-'ami musyrik wa la yatufanna bil baiti 'uryan wa man kana lahu ajalun fa ajaluhu ila muddati. Ketahuilah, setelah tahun ini, Nabi bagi tahu, setelah tahun ini tidak boleh lagi seorang musyrik pun menunaikan haji, mengerjakan tawaf dalam keadaan telanjang. Barang siapa yang masih mempunyai masa tinggal, maka pengukuhan ini berakhir sampai habis masa. Maknanya, tuan-tuan dan puan sekalian, ini hendak menunjukkan bahawasanya Rasulullah SAW telah mendapat wahyu daripada Allah supaya tanah haram ini tak boleh diduduki oleh orang-orang yang bukan Islam. Maknanya Kaabah itu tidak boleh lagi orang kafir Quraisy keliling, orang-orang musyrik keliling, tak boleh lagi. Kenapa? Sebab Allah telah memberitahu kepada Nabi, Nabi beritahu bahawa selepas tahun ini tak ada lagi orang yang musyrik seorang pun yang menunaikan haji, mengerjakan tawaf dalam keadaan
telanjang. Maka mereka ini takut, tuan-tuan dan puan-puan. Yang demikian ini tidak lain untuk menghormati lingkungan Masjidil Haram dan menyucikan negeri yang padanya Rasulullah SAW diutuskan kepada umat manusia secara keseluruhan untuk menyampaikan berita gembira sekaligus juga peringatan. Inilah yang dinyatakan sebagai satu penghinaan, satu balasan perbuatan yang mereka lakukan, kerana mereka menghalang orang-orang mukmin dari memasuki Masjidil Haram. Makanya dalam ayat seterusnya dinyatakan walahum fil akhirati azabun azim, kan, lahum fid dunya khizyun, dan mereka waktu di dunia lagi khizyun, mendapat kehinaan. Walahum fil akhirati azabun azim, tetapi di akhirat mereka akan dapat neraka lagi. Masya Allah. Oh ya Allah, ya Tuhanku. Oh jadi macam tu Ustaz. Ini dia tuan-tuan dan puan sekalian. Oleh kerana itu, di atas muka bumi ini seorang Nasrani pun tidak berani memasuki Baitul Maqdis kecuali dengan rasa takut. As-Sudi menyatakan sekarang ini tak ada seorang Romawi pun di atas muka bumi ini yang berani memasuki Baitul Maqdis, melainkan dalam keadaan takut dipenggal, dipancung lehernya, atau takut kerana kena bayar jizyah. Menurut As-Sudi, Ikrimah dan juga Wa'il bin Daud, kehinaan mereka di dunia akan benar-benar terwujud dengan munculnya Imam Mahdi, sedangkan Qatadah menafsirkan dengan pembayaran jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. Yang benar bahawa kehinaan di dunia ini lebih umum daripada semua itu. Makanya tuan-tuan dan puan sekalian, dinyatakan dalam satu hadis Rasulullah SAW pernah memanjatkan doa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada Bashir bin Arta'ah, kan, Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Ya Allah, perbaikilah akhirat dari segala urusan kami seluruhnya, dan jauhlah kami daripada kehinaan dan seksa di akhirat. Hadis ini hadis riwayat Ahmad. Hadis ini berdarajat hasan, kan, tetapi insya-Allah lah boleh, ya. Makanya tuan-tuan dan puan sekalian, inilah dia orang-orang yang zalim. Okey, kita tengok ayat yang ke 115. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, walillahil masyriq wal maghrib fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Dan kepunyaan Allah timur dan barat, maka di mana pun kamu menghadap, di situlah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya, lagi maha mengetahui. Tuan-tuan dan puan sekalian, kan, dalam ayat ini mengandung hiburan. Maknanya Allah nak menghiburkan hati Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, yang mana pada tahun yang lepas dia telah diusir, dia telah dihalau oleh orang kafir Quraisy, orang musyrikin ini, kan, daripada menunaikan haji tahun yang ini. Maknanya yang tu yang tahun lepas lah, pada waktu tersebut lah. Tahun ini mereka telah kembali ke Mekah dalam keadaan yang tidak lagi dapat dipisahkan daripada Mekah. Izan-izannya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih. Izan-izan siapa entah, tak tahulah, kan. Tuan-tuan dan puan, makanya dulu Rasulullah SAW solat di Mekah menghadap Baitul Maqdis, sedang Kaabah di hadapannya. Dan ketika hijrah ke Madinah, beliau dihadapkan langsung ke Baitul Maqdis selama 16 ataupun 17 bulan. Kemudian Allah Ta'ala menyuruh, kan, kepada Nabi Muhammad SAW menghadap kepada Kaabah. Makanya oleh kerana itu Allah berfirman, walillahil masyriq wal maghrib fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah, kan. Makanya dinyatakan di sini bahawa inilah dia, kan, dan kepunyaan Allah lah timur dan barat. Maknanya semua ni
Allah punya, kita pun Allah. Tiada yang kita punya, semua Allah punya, kita pun Allah punya. Itu lagu Iwan Syahman lah tuan-tuan ya. Maknanya kita pun Allah punya, semua Allah punya tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi Allah hendak memberitahu kepada kita kan, maka Rasulullah sallallahu pun menghadap dan mengerjakan solat ke arah Baitul Maqdis dan meninggalkan Baitul Atiq. Setelah itu Allah menurunkan perintah untuk menghadap kembali kepada Baitul Atiq. Baitul Atiq itu maknanya Kaabah ya. Dia pun menasahkan perintahnya untuk menghadap kepada Baitul Maqdis. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Kan dalam surah Al-Baqarah ayat 150 Allah Taala berfirman, dan dari mana saja engkau keluar maka palinglah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kalian berada palinglah wajah kalian ke arahnya. Jadi dengan ayat ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, makanya Allah telah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga semua umat dia, termasuklah kita sekarang ni, yang dulunya sembahyang menghala ke Baitul Maqdis, pusing kepada Baitullahil Haram, yakni Kaabah. Dan peristiwa ini berlaku pada Masjid Kiblatain. Kalau tuan-tuan pergi Mekah sana, di Madinah apa semua sana, nanti di sana ada nama Masjid Kiblatain. Kiblatain itu maknanya dua kiblat. Kenapa? Sebab pada waktu tersebut Nabi tengah sembahyang asar, kalau tak silap saya. Minta maaf kalau saya silap ni, tegur tuan-tuan ya. Saya tak silap saya waktu asar. Nabi sembahyang menghadap kepada Baitul Maqdis. Kan tiba-tiba turun ayat ini suruh Nabi supaya menghadap ke Baitullahil Haram. Makanya pada waktu tu Nabi pusing. Kan makanya masjid ini dikenali dengan Masjid Kiblatain, iaitu masjid dua kiblat. Kerana apa? Kerana di situ Nabi sembahyang dua kiblat. Pertama kiblat di Masjidil Aqsa, lepas turun saja ayat menasahkan Masjidil Aqsa tersebut, Nabi pusing menghadap kepada Baitullahil Haram, iaitu Kaabah tuan-tuan. Dan sampailah sekarang, sampai bila-bila, sampai hari kiamat, kita akan sembahyang, kita akan pergi menghadap kiblat kita, iaitu di Kaabah, iaitu di Mekah ya. Makanya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam kata itu dinyatakan bahawa ayat ini turun. Ini ayat surah Al-Baqarah yang 150 ni turun. Dan bahawa para ulama lain menyatakan ayat ini turun ketika Rasulullah kepada Rasulullah sebagai pemberian izin daripada Allah bagi beliau untuk mengerjakan solat sunat dengan menghadap ke arah mana sahaja dia menghadap, ke barat ke atau ke timur, sesuai dengan arah perjalanannya dalam keadaan perang sedang berkecamuk. Ini Ibnu Jarir menyatakan sebegitu juga kan. Sedangkan Abu Quraib pernah menceritakan kepada kami daripada Ibnu Umar bahawa sebenarnya ia pernah mengerjakan solat ke arah mana saja binatang kenderaan ni, maknanya kuda ke unta yang dia naik tu, kuda tu ke mana? Kan sembahyang atas kuda, sembahyang atas unta. Ke mana kuda tu pergi, maknanya di situlah kiblat dia kan, berdasarkan kepada ayat ini. Dan dalam satu hadis yang lain Rasulullah SAW juga melakukan seperti itu kan, dalam menafsirkan ayat ini, fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah, di mana saja kamu menghadap di situlah wajah Allah ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Abi Hatim, Ibnu Mardawah melalui beberapa jalan daripada Abdul Malik bin Sulaiman bin Abu Sulaiman. Dan dalam kitab As-Sahihai ini, hadis ini berasal dari Umar dan Amir bin Rabi'ah tanpa menyebut ayat ini. Sedangkan dalam kitab Sahih Bukhari diriwayatkan sebuah hadis daripada Nafi' daripada Ibn Umar bahawa ia pernah ditanya mengenai solat khauf.
dan pengaturan safnya, lalu ia menyatakan jika rasa takut sudah demikian mencekam, maka mereka mengerjakannya dalam keadaan berjalan di atas kaki mereka dan sambil berkenderaan dengan menghadap kiblat atau tidak menghadapnya. Makanya tuan-tuan dan puan sekalian, mereka ini melakukan solat sedemikian dalam keadaan yang tertentu. Jadi tuan-tuan jangan pula sembahyang waru kan, sembahyang sana sembahyang sini, tak kan, jangan kan, dia ada bahasa fiqh lah. Tuan-tuan dan puan sekalian, dalam riwayat masyhur Imam Syafi'i, dia tidak membezakan antara perjalanan biasa ataupun perjalanan dalam menghadapi musuh. Keduanya boleh mengerjakan solat sunat di atas kenderaan. Maknanya nak bagi tahu kan, dalam kereta gawat ke tak gawat ke, perang ke tak perang ke, kita boleh melaksanakan dalam sembahyang dalam keadaan dalam kenderaan. Maknanya dulu orang mengembara naik kuda, naik unta. Sekarang orang naik kapal terbang, orang naik kereta kan. Kalau naik kereta tu berhentilah, ada surau apa semua kan. Kalau naik kapal terbang macam mana Ustaz? Takkan nak landing dulu cari surau. Dalam kapal terbang kan boleh sembahyang. Boleh Ustaz? Boleh. Ni lah ni. Tuan-tuan, Imam Syafi'i gunakan ini kan, menggunakan pendapat ini, dan keduanya boleh mengerjakan solat sunat di atas kenderaan. Demikian pula pendapat Abu Hanifah, tetapi berbeza dengan Imam Malik dan jemaahnya kan. Sedangkan mengenai pengulangan solat kerana adanya kesalahan yang tampak jelas dalam menghadap kiblat, maka dalam ini terdapat dua pendapat. Imam Tirmizi meriwayatkan daripada Abu Hurairah daripada Nabi Muhammad SAW bersabda, ma bainal masyriqi wal maghribi kiblah, antara timur dan barat ada kiblat. Lebih lanjut, Imam Tirmizi menyatakan dari hadis ini hasan sahih. Diceritakan daripada Ibnu Bukhari, ia menyatakan hadis ini lebih kuat dan lebih sahih daripada hadis Abu Masyar. Sabda baginda, antara timur dan barat ada kiblat. Menurut Imam Tirmizi diriwayatkan oleh beberapa sahabat, di antaranya Umar Al-Khattab dan Ali bin Abdul Abbas kan. Sedangkan Ibnu Umar menyatakan jika posisi arah barat berada di sebelah kananmu dan arah timur berada di sebelah kirimu, maka di antara keduanya adalah kiblat jika engkau mencari kiblat. Maka firman Allah, innallaha wasi'un alim, sesungguhnya Allah maha luas lagi maha mengetahui kan akan segalanya, dan menyatakan bahawa Allah meliputi semua makhluknya dengan kecukupan, kedermawan dan kurniaan. Sedangkan makna firman alim, yakni maha mengetahui, yakni dia tahu perbuatan hamba-Nya. Makna dia itu siapa? Allah Subhanahu Wa Taala tahu akan perbuatan hamba-Nya itu, tahu akan niat hamba-Nya itu. Tidak ada suatu perbuatan pun yang tersembunyi yang boleh dihindari daripada Allah. Makanya tuan-tuan dan puan sekalian, saya teringat kepada satu dialog yang berlaku di antara seorang ahli maksiat, bersama dengan seorang ulama kan. Seorang ahli maksiat ni mana dia ni suka melakukan maksiat kan. Dia datang jumpa dengan seorang ulama, saya lupa dah nama ulama tersebut ya. Dia datang jumpa dengan apa nama dulu, ingat sekarang dah lupa dah ya. Ulama tersebut kan, sebelum dijumpa dengan ulama tersebut, dia dah jumpa dengan ulama-ulama yang lain. Apa dia ditanya? Dia tanya, boleh tak dibuat maksiat? Dia tanya. Semua ulama yang lain jawab tak boleh. Mana boleh? Buat maksiat mana boleh. Tetapi lah sekali dia datang jumpa dengan ulama ini, makanya dia nyatakan tuan adalah ulama yang paling besar. Di antara ulama yang ada ni, tuan yang paling besar. Jadi tuan, saya nak tanya tuan, boleh tak aku melakukan maksiat? Ibrahim bin Adham. Tu ingat. Ibrahim bin Adham. Ulama tersebut adalah Ibrahim bin Adham. Jadi Ibrahim bin Adham menyatakan, engkau nak lakukan maksiat? Ya, boleh tak? Maknanya aku melakukan maksiat. Waktu aku melakukan maksiat aku yang aku lakukan itu, aku tak berdosa. Kan? Sedangkan dia dah tanya dah ulama yang lain, semua ulama lain nyatakan tak boleh. Tetapi tuan-tuan tengok apa jawapan Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham kata boleh. Oi, terkejut tuan-tuan. Kalau istilah sekarang, terkejut beruk lah. Istilah sekarang. Terkejut. Terkejutlah tuan-tuan. Bayangkanlah kan, orang lain, ulama lain ditanya, semua nyatakan tak boleh buat maksiat. Yang betul lah. Tapi bila dia tanya Ibrahim bin Adham, Adham kata boleh. Wah, ini
Osah waktu ni. Macam itulah. Ini memang anda betul. Kan? Tak boleh. Boleh. Tak, dia tak berdosa. Tak. Ya Allah, buat maksiat tak berdosa. Ya, tapi ada syarat-syarat tahu. Okey. Kau beritahu syarat apa? Janji aku boleh lakukan maksiat dan tak berdosa. Ibrahim bin Adham bertanya, menyatakan kau boleh buat maksiat, tetapi kau kena cari tempat yang kau nak buat maksiat tu selain daripada tempat yang Allah cipta. Sekarang kita duduk di mana? Di atas muka bumi. Bumi siapa buat? Allah buat. Langit siapa buat? Allah buat. Semua Allah buat. Jadi kau carilah tempat yang Allah tak buat. Kau buat maksiat situ. Dia pun menung, tuan-tuan. Ada ke? Tahu tak apa? Ada ke tempat tu? Tempat yang bukan Allah buat? Oh, tak ada. Tak ada. Oh, tak ada. Macam mana aku nak buat maksiat? Tak boleh lah. Ada tak syarat lain? Oh, tanya. Ini ahli maksiat. Ahli maksiat. Kan ada tak syarat lain? Ada. Kan? Kalau kau nak buat maksiat, kau kena cari tempat yang Allah tak nampak. Dia pun menung. Allah maha melihat. Nampak tak? Allah maha mengetahui dalam ayat kita ni. Alimun. Allah itu alimun. Maha mengetahui. Kat mana Allah tak nampak. Aku sembunyi pun Allah nampak. Aku duduk mana pun Allah nampak. Kan segala tempat Allah nampak. Maknanya tak ada tempat yang Allah tak nampak. Tak ada tempat yang Allah tak tahu. Wah, kalau macam tu macam mana je? Tak boleh lah buat maksiat. Ada tak syarat lain lagi? Ada. Kau boleh buat maksiat. Kan? Jika malaikat maut datang jumpa kau, kau boleh bagi tahu malaikat maut tu, baliklah. Tunggu aku panggil, kau datanglah. Macam itulah. Maknanya malaikat maut datang nak ambil nyawa dia. Siap dia boleh bagi tahu kepada malaikat maut, boleh tak datang lain kali. Kan nanti kau tunggulah syarat aku suruh datang. Kau datanglah. Banyak cantik. Boleh tak? Dia pun menung. Dia kata, mana boleh? Iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimu. Kalau datang ni ajal, mana ada dah. Mesti mati punya. Jadi, tak boleh. Wah, banyak lagi tuan-tuan dan puan sekalian. Dia pun menung tuan-tuan. Wah, ada lagi tak? Ini yang nama ahli maksiat tuan-tuan. Ada. Jika engkau masuk dalam kubur, datang malaikat nak menyoal engkau. Pada waktu tersebut, kau boleh beritahu malaikat, boleh tak soalan kali? Aku nak tidur lah. Kalau kau boleh, maknanya kau buatlah maksiat. Boleh tak? Bila Israel dah jadi nyawa, kalau datang muka nakir, boleh tak buat macam tu? Tak boleh. Malah tak boleh. Jadi macam mana? Tuan-tuan dan puan, itulah nak diberitahu alim, iaitu Allah maha mengetahui. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, tahunya Allah ini, kita buat apa saja, termasuk niat yang ada dalam diri kita. Makanya tuan-tuan dan puan sekalian, ayat ini pada akhirnya Allah tutup dengan 115 ini, nak memberitahu kepada kita, kau buat apa-apa pun Allah semua tahu. Tengok tadi kan, Allah buka dengan ayat 114, waman azlam, siapa yang zalim. Allah tutup. Orang zalim ni walaupun dibuat benda yang nampak baik, tetapi tak baik, Allah tahu niat dia. Walaupun dia buat tu nampak macam baik tu, nampak macam bagus tu, tetapi Allah tahu niatnya, baik atau tak baik. Makanya Allah tutup ayat dia dengan ayat 115 ini. Allah tutup dengan Allah maha mengetahui. Makanya orang yang melakukan zalim, walaupun kan nak suruh nampak macam baik, tetapi Allah tahu akan niat yang telah dilakukan oleh orang tersebut. Makanya tuan-tuan dan puan-puan, berhati-hatilah di jalan raya. Di jalan raya, maknanya kita lah berhati-hati dalam melakukan perbuatan. Jangan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang zalim. Kenapa? Kerana Allah tu alimun, maha mengetahui segala apa yang kita lakukan. Bukan saja dia nampak, bukan saja dia tahu, bahkan isi hati kita pun dia mengetahuinya. Inilah dia, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tafsir
surah Al-Baqarah ayat 114, 115. Dua ayat malam ni insya-Allah. Tuan-tuan dan puan sekalian, itulah saja yang dapat yang kita sama-sama telusuri. Semoga apa yang kita kongsikan ini dapat memberi manfaat kepada kita semua. Dan jangan lupa tuan-tuan, rebut pahala saham akhirat untuk menyumbang, meringankan tangan. Taiblah, masukkanlah nombor-nombor Bank Islam dalam surah An-Nur pasal 3A pasal 3A surah An-Nur Bandar Sembang Selatan. Infaklah untuk pembangunan surau tersebut insya-Allah, dan untuk juga kegiatan-kegiatan aktiviti yang dilakukan oleh surau tersebut. Semoga jariah kita ini akan diberkati dan diketahui oleh Allah niatnya ini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi na'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalakul karim wa azim sultanik. Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Allahumma laika bis sanadiril jabhati wa taniyah. Allahumma laka bi uyuniha man la yakhaf warhamna واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا قهار يا جبار يا متكر يا ذا الجلال والإكرام. يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم بدل شملهم وفرج جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلم عليهم كلبا من كلابه. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم معرفتنا وسلم توحيدنا وسلم إسلامنا وسلم إخواننا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء وأمواتنا على كل شيء قدير. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا صلاتنا تامة واغفر لنا ذنوبنا عامة إلى يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Dan malam ini kami mengangkat tangan merafak sembah memohon kepada-Mu, Ya Allah. Ampunlah dosa kami, Ya Allah. Ampunlah dosa ibu ayah kami, nenek moyang kami, pasangan kami, anak-anak, cucu-cucu kami, paduai kami, menantu kami, mentua kami, kawan kami, sahabat kami, jiran kami, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, al-ahya, Muhammad innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami mohon, Ya Allah, permudahkanlah urusan kami di dunia maupun di akhirat. Sembuhkanlah sakit-sakit yang ada pada kami, Ya Allah, terutama mereka-mereka yang ada di dalam Bandar Sembang Selatan, dekat dengan surau An-Nur kan, sehingga mereka ini dijauhi daripada COVID, disembuhkan, mereka yang sakit disembuhkan, Ya Allah, kan sembuhnya itu sehingga tidak lagi meninggalkan bekas, kesan dan juga tompokan, Ya Allah. Sembuh sesembuh-sembuhnya, Ya Allah. Limpah ruahkan rezeki kepada kami halalan tayyiban mubarakah, Ya Allah. Dengan rezeki yang halal tersebut dapat kami membelanjakan ke jalan yang diridai oleh-Mu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, mohon, Ya Allah, jauhlah kami dari bala wal waba wal ghala, Ya Allah. Jauhlah kami dari fitnah Masih Dajjal, jauhlah kami dari fitnah kubur, jauhlah kami dari bakaran api neraka, jauhlah kami dari fitnah manusia, jauhlah kami dari fitnah syaitan, ketika kami menghadapi sakaratul maut. Kami takut, Ya Allah, dalam keadaan kami tidak berdaya menahan sakitnya sakaratul maut, tiba-tiba datang rombongan syaitan, maka kami mohon, Ya Allah, hindarilah mereka daripada kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami mohon, Ya Allah, Engkau permudahkanlah mulut kami, lidah kami, gigi kami, anggota kami untuk mengucap La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami mohon, Ya Allah,
kan? Kami mohon ya Allah, matilah kami dalam husnul khatimah. Tempat kami bersama dengan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya mohon manggillah kami bersama dengan yang besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dapat kami mengambil buku amalan kami dengan tangan kanan, dapat kami minum dari telaga Kausar, dapat kami syafaat dengan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dapat kami meniti titian siratal mustaqim sepantas kilat, dan seri berjaya dan dihimpunkan bersama dengan 70,000 orang yang kau janjikan syurga tanpa hisab. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dengan kelah rintihan kami, dengan kelah rayuan kami, hanya saja ya Allah, Engkaulah sahaja yang boleh kabulkan apa yang kami mohon ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.